Tanpa buang masa, jom kita mulakan review spoiler lagi sekali ada spoiler tau ni. Doctor Strange Multiverse of Madness. Okay, aku tengok pada hari pertama tayangan, which is jatuh pada hari ketiga, patutnya hari raya kedua. Tapi sebab raya tiba-tiba awal kan, tiba-tiba raya, jadinya tengok pada raya ketiga. Aku tengok 8 malam dekat ICT Mall, panggung 11, screen Max Dolby Atmos. Siapa dalam panggung tu bolehlah bagi tahu dekat ruangan komen kat bawah. Tiba bila aku dah habis layan movie Wanda Strange ni kan, first kali aku boleh kata yang bukan kena scam lah. Dia macam Spider-Man No Way Home hari tu juga. Kau tengok trailer, kau ingat movie ni akan jadi macam ni. Tapi rupanya tidak. Dia lain. Sama jugalah macam trailer Doctor Strange Multiverse of Madness ni. Kau expect benda lain akan berlaku, ataupun kau tak boleh nak expect apa yang berlaku, tiba-tiba lah Wanda rupanya yang villain dalam cerita ni. Aku mati-mati fikir Doctor Strange jahat daripada multiverse lain yang jadi villain. Yelah, kita nampak dekat No Way Home hari tu Doctor Strange pergi main-main dengan multiverse lain sampai terbukanya pintu multiverse lain, sampai ada karakter jahat yang dunia Spider-Man ni masuk ke diorang punya Earth lah apalah. Aku ingat efek daripada tempering dengan universe punya spell ni akan efek ke movie ni sampai ada Doctor Strange yang jahat invade multiverse diorang kan. Aku fikir something like that lah. Tapi rupanya tidak. Rupanya apa yang berlaku jauh sekali daripada expectation aku. Aku tak fikir langsung pun Wanda akan jadi jahat. Tapi dalam trailer tu pun macam pelik juga, apa role Wanda sebenarnya kan. Oh, rupanya Wanda is the main villain lah. Dan ikutkan bukan Wanda lah, Scarlet Witch is here. Orang dok kata kena tengok WandaVision dan juga What If. Bagi aku yes, better untuk korang tengok lagi-lagi WandaVision, sebab korang boleh dapat tangkap sikit lah. Bila aku duduk dengan member aku yang sebelah tu tak tengok WandaVision, dia macam clueless sikit. Apa sebenarnya yang berlaku ni, macam sambungan je. So benda yang berlaku dalam movie ni bagi aku adalah fallout daripada apa yang berlaku dekat WandaVision yang kita tengok dekat Disney Plus lah. Untuk What If tu, kalau korang terlepas tu macam tak apa lagi. Tapi kalau korang nak faham the concept of multiverse tu, better untuk korang tengok What If. Dan ada dua karakter dalam What If tu yang korang boleh nampak dekat Multiverse of Madness ni. Yang tu korang layan lah sendiri What If nanti. Kalau korang tanya aku lah kan, aku tak tengok lagi Moon Knight, tapi Hawkeye, What If, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier semua tu, Loki, antara semua series yang dah keluar kat Disney Plus tu, bagi aku lah, personally, aku paling suka What If. Yes, ramai suka Loki, tapi bagi aku What If paling best. So cerita ni mengisahkan tentang Wanda yang dah dapat Darkhold. Kalau korang layan WandaVision, korang nampak lah dekat ending tu dia ada main dengan buku, macam buku mantra tu kan. So buku mantra tu adalah Darkhold. Menggunakan Darkhold tu, Wanda nak create balik. Bukan create balik lah, ini logik yang aku tak dapat tangkap dalam movie ni. Sebab okay, kita tahu apa yang berlaku dekat WandaVision. Anak-anak Wanda tu semua adalah ciptaan ilusi Wanda. So aku tak terfikir pun anak-anak dia ni akan wujud kat universe lain. Sebab bagi aku benda yang berlaku tu adalah fantasi Wanda semata-mata. Tapi somehow anak-anak dia tu wujud dekat universe lain. So Wanda nak cuba guna Darkhold tu untuk nak bersatu balik lah dengan keluarga dia. Dia nak ada anak-anak dia lain, dia risau anak dia dekat universe yang lain ni sakit ke apa ke, dia nak jaga. Tanpa fikir kan, kalau dia pergi sana, apa jadi dengan mak budak-budak tu yang sekarang kan. Wanda yang dekat, consider Wanda varian lain lah, dah ditegur dah pun oleh Wong ke Doctor Strange kan. Tapi Wanda buat ignore je benda tu. So itulah yang Wanda nak achieve. Dia nak bahagia bersama family dia yang ada dekat universe lain. Jadi disebabkan tu dia gunakan Darkhold, cuba bawa America Chavez. America Chavez, watak baru yang kita nampak dekat MCU kali ni. Dia cuba nak bawa America Chavez tu datang ke universe ni. Dan bila datang ke universe ni, dia nak ambil power America Chavez tu, ataupun suruh America Chavez tu buka portal supaya dia boleh pergi ke universe lain dan bersatulah dengan anak dia, Tom dengan Billy kalau tak silap aku. So America Chavez memang power dia untuk buka portal pergi ke multiverse yang lain. Tapi dia awal-awal movie dia tak pandai control lagi lah dia punya power tu. Hanya akan terbuka portal tu bila dia tengah dalam keadaan yang tengah tengah gelabah, tengah panik, tengah takut. Time tu dia boleh buka portal. Itu pun tak boleh control portal yang mana. At the end of the movie, dia boleh control lah. So benda tu dah bukan lagi masalah untuk dia. Jadi lepas ni dia boleh lah jadi perantau multiverse ikut suka dia je. Tak ada pasport, tak ada apa, pakai langgar je. Bila aku dah layan movie ni, aku dapat rasakan movie ni, okay, aku rasa dia sama macam movie Marvel yang lain, tapi dia ada elemen yang lebih brutal. Dan dalam masa yang sama,
dia ada letak-letak sikit unsur-unsur horror tau. Dia tak adalah ada whole movie tu horror, tapi ada beberapa part jump scare, ada beberapa part bunuh orang dengan cara yang agak brutal. Macam kau tengok horror movie tapi still kau boleh rasa ini adalah superhero punya movie. Bila aku dah habis tengok movie tu, aku tengok orang review ke apa, patutlah movie ini adalah sentuhan Sam Raimi yang banyak direct horror movie. Aku tahu Sam Raimi ini dulu director untuk Spider-Man 1, 2, 3 yang Tobey Maguire tu je. Tapi tak tahulah kerja-kerja dia yang lain apa benda yang dia buat kan. Rupanya dia banyak buat horror movie, pasal tu lah ada sentuhan horror-horror sikit dalam movie ni. Dan aku paling menyampah lah bila ada jump scare tu. Bukan apa, tacut. Alright, apa yang aku suka pasal movie ni Okay, aku suka cara movie ni menggunakan Wong. Okay, Wong, Sorcerer Supreme tu. Kenapa aku kata macam tu? Sebab ini adalah Doctor Strange punya movie. So, bila Doctor Strange punya movie, kita tahulah orang-orang macam Wong, Mordor, Doctor Strange sendiri, Christine, diorang ni semua patut dapat spotlight diorang yang lebih dan spotlight diorang yang tersendiri. Dan Wong dapat benda tu. Bukannya macam tiba-tiba Wong hilang ada mission lain ke ataupun datang kejap-kejap, tak. Sebab ini Doctor Strange punya movie, so they deserve to be in the spotlight. So aku suka diorang semua dapat spotlight ni lah, especially Wong lah, menampakkan kenapa dia Sorcerer Supreme. Aku suka juga soundtrack dan juga music dalam movie ni. Bagi aku kena je dengan kebanyakan scene yang ada, walaupun pilihan dia macam bagi aku, interesting choice kau guna lagu macam ni, walaupun macam kau expect lagu tu lebih macam unsur-unsur seram mistik sikit, tapi dia buat rock tapi ada gaya seram sikit, lebih kurang macam tu kan. So aku suka touching yang macam tu. Dan aku suka juga bila Doctor Strange dengan Doctor Strange yang jahat tu lawan dalam bentuk music note. Bagi aku benda tu fun lah, lain daripada yang lain. Ya, aku tahu mungkin ramai yang tak berapa gemar cara Illuminati dalam movie ni digunakan. Illuminati tu bukannya daripada Earth 616 tapi daripada multiverse yang lain. Bila dalam tu ada Captain Carter ataupun Peggy buat I can do this all day, aku macam wow. Dia bukannya Steve Rogers tau, dia Peggy, tapi dia gunakan tagline tu. So aku rasa macam benda tu macam wah, menggamit balik memori tengok Captain America awal-awal dulu. Dan benda yang aku paling suka dekat movie kali ni, penggunaan Wanda lah ataupun Scarlet Witch. Kat sini akhirnya kita nampak Marvel tunjukkan dekat kita betapa strong sebenarnya Wanda Maximoff ataupun Scarlet Witch ni. Dah lah strong, diorang jadikan dia very very bad villain pula. Memang terbaik bagi aku. Wanda ataupun Scarlet Witch ni dapat akhirnya recognition yang sepatutnya didapat dalam movie-movie Marvel. One of the baddest woman in the planet. Macam Ronda Rousey kan. Tapi dia macam nak menunjukkan balik kat kita lah dari segi origins Wanda ataupun Scarlet Witch ni sebenarnya macam mana kan. Teringat macam dekat komik ada House of M semua tu. So aku suka Wanda dapat recognition yang sepatutnya dapat. Dapat dah kita tengok Scarlet Witch yang betul-betul jahat sebenarnya, yang memang kuat gila, yang patutnya bagi aku sebenarnya boleh je kalahkan Thanos hari tu dekat Avengers Endgame. Tapi somehow aku faham kenapa dia tak buat benda tu. Dia nak bagi karakter lain yang lebih menyinar sebab Wanda bukan karakter utama. So tak apa, tapi bagi aku that is what supposed to happen. Aku rasa Wanda ada ability untuk kalahkan Thanos. Tapi kat movie kali ni dia dah dapat dah spotlight yang dia patutnya dapat. Dia dah dapat dah recognition sebagai karakter Scarlet Witch tu. Yelah, dekat Endgame dia belum Scarlet Witch lagi. Aku pun faham lah, tak ada masalah. Aku rasa korang get the point lah. Tapi aku rasa Wanda dah duduk dekat tempat dia. Dia dah sampai dah dekat level yang dia sepatutnya sampai. So itu yang aku suka. Aku suka jugalah kadang-kadang ada time Wanda tengah injured tu kan, dia punya karakter dah macam Ju-on, dah macam hantu. Benda tu lagilah nampak sentuhan horror yang Sam Raimi letak dalam movie kali ni. Seperti korang, aku kurang berkenan juga dengan kemunculan Illuminati dalam Multiverse of Madness ni. Sebabnya macam tu je diorang boleh kena dengan Wanda, kena dengan Scarlet Witch ni. Tapi aku faham, aku okey sebab aku suka cara diorang guna Scarlet Witch ni strong gila babang. Tapi dalam masa yang sama nampak lemah gila lah semua Illuminati. Walaupun diorang ni daripada Variant ataupun multiverse yang lain kan. Mungkin bukan Illuminati daripada Earth 616, tapi still akan ada Illuminati yang lain. So patutnya kita tak patut macam bising sangat dengan benda ni. Tapi still macam aku expect lebih lah kan. Aku tahu diorang ni cameo, bukan benda utama, macam orang kata fan service. Aku rasa macam at least aku nak tengok diorang ni sama macam Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire kan sebagai Peter Parker. Tapi yang kali ni memang cameo, memang fan service, hanya sekejap je tempo diorang tu kan. So aku expect lebih. Tapi aku faham bukan satu big issue pun, just that janganlah buat diorang nampak terlalu lemah sangat. Yes, kau dah berjaya buat Scarlet Witch nampak kuat, which is good.
Tapi cuba jangan buat dia nampak lemah sangat. Aku rasa Captain Marvel je yang nampak too strong lah. Yang lain tu macam okey-okey kot. Aku tak tahu benda ni berlaku dekat Malaysia atau negara lain juga. But then bagi aku ada banyak jump cuts yang aku rasa macam kau potong ke? Ada bab potong ke? Aku tahu ada satu part yang bila Dr. Strange jahat tu tercocok dengan pagar tu, aku tahu yang tu dia potong. Yang tu nampak sangat potong. Tapi ada banyak cut yang lain yang aku rasa macam ada potong ke apa ke. Dia macam tak kemas tau cutting dia. Aku nampak banyak lah dalam movie kali ni. Tapi bukan a big issue pun lah, sebab kau still boleh faham cerita tu dan tak mengganggu pun. Just that kau tertanya, ada cutting ke? Macam tu je lah. Dan last sekali, benda yang aku kurang berkenan, kau dah buat dah Wanda dengan Scarlet Witch ni nampak strong gila babeng apa semua, tapi at the end cara dia ditewaskan, okey lah, justice, tak ada siapa boleh kalahkan karakter dia macam tu je. Tapi at the end macam menunjukkan yang Wanda ni sebenarnya baik je kan. Dia bukannya sekejam yang, kalau ikutkan aku nak dia kejam lah, macam stay true dengan dia punya origins ke apa ke, macam yang kita tahu kat komik House of M apa semua. Tapi at the end dalam hati ada taman juga. Lah dia kalah. Lebih pada menyerah kalah. Aku just nak bet Wanda ni, the villain Wanda ni continue lagi untuk movie yang akan datang lah. So sekarang ni kita tak tahu apa yang terjadi daripada sini. Adakah Wanda mati sebab dia dah macam cuba bunuh diri dia dah dekat at the end of the movie. Tapi tak mungkin lah dia akan mati. Dan sebenarnya aku rasa ending ni play safe lah. Kalau tiba-tiba dia orang nak pakai Scarlet Witch atau Wanda lagi, let lah. Dia takkanlah dia boleh mati dengan buat macam tu je kan, dengan hentam diri dia dengan batu-batu yang ada apa semua tu kan. Itu Scarlet Witch kot, dia boleh buat comeback. Tapi kata kalau tak nak pakai dia lagi dah Scarlet Witch dah bunuh diri, so kau nak expect apa lagi. So aku rasa ending untuk Scarlet Witch ni agak play safe lah. Yang tu aku okey-okey je. Just aku prefer macam benda yang akan jadi tu, ending tu, Wanda dah boleh fikir daripada awal movie kot. Dr. Strange dah bagi nasihat kot kan, macam mana dengan mak budak-budak tu dekat universe lain. Mestilah dia orang lagi sayang mak dia orang daripada Wanda yang tiba-tiba datang ni kan. Bila Dr. Strange dah bagi warning macam tu, tak expect lah ending macam tu akan berlaku. Tapi ending macam tu jugalah yang berlaku. So Wanda dah tak kejam yang macam aku impikan lah. So fallout daripada Multiverse of Madness ni, apa projek Marvel yang Marvel akan buat lepas ni lah kan. Untuk Doctor Strange, kita rasa kita dah boleh tahulah adanya Clea Strange dekat end credit scene tu. Korang tak payah tunggu sampai hujung sekali tau. Memang kena scam tu. Aku macam stress je tunggu. Baik belah je. So untuk yang mid credit scene tu, ada Clea Strange muncul. Aku tak berapa familiar dengan dia punya karakter sangat, sebab macam aku tak terlalu membaca komik Marvel ni. Tapi aku ada study lah, dan aku ada tanya orang apa semua kan, siapa Clea Strange ni. Dia dekat komik dia merupakan isteri kepada Doctor Strange. Mungkin ini merupakan yelah sebab Doctor Strange nak tutup buku dengan Christine, jadi mungkin buka buku baru dengan Clea Strange pula. So interesting nak tengok the next sequel of Doctor Strange, apa yang akan berlaku. Lagi-lagi Clea Strange ni dimainkan oleh Charlize Theron. Dan yang paling penting aku nak tahu kat sini, America Chavez lah. Macam mana diorang nak pakai America Chavez ni kan. Aku harap ada movie solo ataupun series solo pasal America Chavez ni, supaya kita boleh nampak macam mana dia merentas segala multiverse kan. Aku nak tengok apa yang ada dekat multiverse lain. Mesti best gila kan. Dan Marvel pun mungkin boleh buat dia punya journey untuk nak cari mak dia balik. So mak-mak dia bukan mak dia, mak-mak dia balik. So aku nak sangat tengok America Chavez punya stand alone movie ataupun series, nak mengembara through multiverse. Okay, kalau aku kena bagi bintang untuk Doctor Strange Multiverse of Madness ni, aku akan bagi 8 bintang daripada 10 bintang. Bagi aku movie ni fun. Movie ni tak silap aku lebih sikit daripada 2 jam, dan aku tak sedar langsung 2 jam dah berlalu. Kalau boleh aku nak lagi, tapi dah habis. Tengok-tengok dah 2 jam. Macam itulah level of fun yang aku rasa bila tengok movie ni. Harapan aku untuk the next Marvel projects yang tak berkait dengan Doctor Strange ni, macam next kita tahu ada Thor punya movie. Aku harap Thor punya movie tak play safe. Harap dia best dan dia build for something big in the future lah. Yelah, sebab kalau macam dulu kita nampak penghujung dia ada Infinity War, ada Endgame. So kali ni ada apa pula untuk nak build up to something big. Aku harap movie Thor bawa ke macam tu. Dan aku harap juga series-series yang akan datang tak terlalu play safe daripada segi villain lah. Sebab macam movie dah gempak gila villain apa semua, tapi dekat series aku still rasa macam diorang macam control lagi, macam can be more hardcore kot, tapi diorang macam control lah. So aku harap lepas ni tak play safe sangat lah. Aku tak tahulah Moon Knight macam mana sebab tak tengok lagi. Tapi itulah harapan aku.
Kalau korang ada pandangan korang, pendapat korang, maybe korang boleh share dekat ruangan komen kat bawah. So guys, itu saja aku punya palatau tentang Doctor Strange Multiverse of Madness. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Next video mungkin kita buat live Chelsea dengan Liverpool final FA Cup. So terima kasih, datang lagi. Mother Father.